menyakitkan ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in allazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum ajma'in. Bahagia Tuan Pengurus Nazir Imam Bilal PJK Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Hari Kiamat pada muka surat 63. Muka surat 63, berlakunya kata-kata aneh semasa talqin. Buatlah. Berlakunya kata-kata aneh semasa talqin. Dia nak sebut kepada kita tentang ketika mana orang itu nak meninggal dunia, maka diajarkan untuk kita, digalakkan untuk kita mengajar ataupun mengajarkan si mati itu yang nak meninggal dunia itu dengan kalimah la ilaha illallah. Maka kalimah la ilaha illallah itu adalah dia panggil talqin. Ajar tu dia panggil talqin. Lakin sebenarnya talqin itu adalah mengajar ataupun mengajak dia, membisik kepada dia, itu dia panggil talqin. Jadi kandungan daripada talqin itu adalah la ilaha illallah. Baik, ketika mana kita mengajar dia ataupun mengucapkan kepada dia kalimah la ilaha illallah itu, maka kata ulama akan berlaku perkara-perkara yang aneh. Dia jadi perkara yang luar biasa. Aneh ni makna dia perkara yang di luar kebiasaan. Biasa-biasa macam pula, kemudian jadi perkara yang lain. Itu dipanggil aneh. Aku mendengar Imam Abu Al-Abbas. Jadi bila ulama dia letakkan apa perkara, dia akan datangkan dengan hujah ataupun dengan dalil, dengan riwayat sama ada ayat Quran ke ataupun hadis Nabi ke ataupun daripada sahabat dan daripada ulama. Jadi dia punya cerita dia, satu hari aku mendengar Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi di pelabuhan Iskandariah, Iskandar ni Mesir, berkata, dia kata apa? Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, dia berkata, aku bertemu dengan saudara aku. Dia jumpa saudaranya nama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Ini semua gelaran Al-Qurtubi ini makna daripada tempat Qurtubi ini di Cordoba. Ketika mana dia jumpa Abu Ja'far Al-Qurtubi ini di Cordoba, ketika akan meninggal dunia, ketika saudara dia tu nak meninggal dunia, jumpa. Jadi sunnah kita bila orang nak meninggal dunia, kita pergi ziarah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Pahala yang sangat besar. Jadi menguruskan pula kematian adalah fardu kifayah. Makna fardu ni wajib lah, bukan lagi sunnah. Kalau ziarah tu, bahkan ulama kata sunat yang dituntut, sunat yang digalakkan, hakul muslim ala muslim, hak orang Islam
ke atas orang Islam yang lain. Ada 5. Bila dia bersin, dia ucap Alhamdulillah, kita kena sambut dengan Ya Rahmatullah, Ya Rahmatillah, Ya Rahmatullah, lelaki dan perempuan, perempuan dan lelaki. Kemudian apabila dia lapar, kita bagi makan. Jiran kita ni dia tak ada makanan, contohnya dia punya kesempitan hidup, ya, dia kena buang kerja, dia tak ada makanan keluarga dia, kita kena bantu jika kita ada lebih. Itu hak-hak tu lebih kepada tanggungjawab. Bila hak ni dia dekat dengan kewajipan, dia bukan lagi sunat, dia jadi perkara yang kena. Bahkan ada ulama kata, iaitulah sedekah sunat. Sedekah memang sunat, tapi kalau orang tu tak ada makanan, siapa pun tak ambil tahu, itu wajib kita tolong dia. Baik, kemudian yang ketiga, apabila dia sakit, sakit maka kita kena ziarah dia. Jadi antara hakul muslim ada muslim. Kemudian apabila dia mati, meninggal dunia, kita kebumikan. Jadi itulah dia. Ketika disuruh membaca La ilaha illallah, bila kita pergi ziarah dulu, maka ketika ulama ataupun al-imam ni dia pergi ziarah, dia disuruh membaca La ilaha illallah. Dan dia berkata tidak. Bila dia suruh Ja'far ni yang nak meninggal ni, Abu Ja'far Ahmad ni, dia nak meninggal. Ketika mana orang datang ziarah dia tu, maka dia kata tidak. Pasal apa tidak lah? 2 kali tidak tu, sekali tidak, kedua tidak. Setelah dia sedar, siapa yang sedar? Abu Ja'far. Setelah dia sedar, kami menceritakan kepadanya kejadian yang dia alami. Jadi kami pun tanya dia, kenapa dia kata tidak? Waktu kami ni ajar dia mengucap, dia kata tidak. Pasal apa? Tanya. Dia pun kata ada 2 syaitan. Ada 2 syaitan. Syaitan ni apa? Syaitan ni adalah pengikut kepada iblis. Bisikan boleh, suara boleh, kemudian sifat pun boleh, kemudian manusia perangai pun boleh. Manusia tapi dia boleh ikut perangai syaitan. Wa iza qalu ila syayatin, apabila kami kembali kepada syaitan, apabila mereka kembali kepada syaitan mereka. Jadi itu cerita pasal orang musyrik, orang munafik. Macam mana pula orang tu syaitan? Ya, pasal dia sifat dia, syaitan dia. Jadi sifat kepada syaitan ni, sifat kepada orang tu dia boleh jadi syaitan. Jin pun boleh jadi syaitan tak? Itu yang kalau jin kafir dia bagi syaitan. Syaitan ni dia adalah mengikuti iblis yang telah pun dipengaruhi. Tauhid apa pula? Beza 3 ni. Iblis, syaitan, tauhid. Tauhid apa pula? Tauhid ni orang yang melampau. Tak kira lah kalau dia orang ke, dia iblis ke, dia jin ke, dia melampau, dia bagi tauhid. Tauhid ni kalau Dajjal boleh jadi juga melampau. Melampau sungguh. Begitulah. Buat kejahatan yang melampau. Jadi kejahatan ni dosa kecil, dosa besar. Kalau melampau ni biasa dosa besar. Kita boleh tangkap dah ayat dia dengar. Jadi itu dia syaitan. Ini kita ambil daripada pandangan ulama. Baik.
Jadi hantu ke mana pula? Tambah satu lagi hantu pula. Hantu ke mana? Iblis ke, orang ke, jin ke, apa? Syaitan pula kan? Hantu ni tak ada dalam Quran kan? Hantu tak ada. Yang kata hantu tak ada. Kita saja dulu apa? Sebut hantu tak ada. Allah Ta'ala kata allazina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Allah tak kata allazina yu'minuna bil hantu. Awak percaya hantu? Tak ada. Hantu ni adalah satu dia panggil kepercayaan. Jadi nampak yang nampak dulu, koklah nampak orang terbang, itu bukan hantu. Itu adalah dia panggil boleh jadi jin. Boleh jadi makhluk syaitan. Jin hak jahat ni dia syaitan, dia kacau kan. Jin yang baik beriman ni dia tak kacau kan. Dia semayang, dia pun mengaji tak dan sekirah tak ada masa nak kacau orang. Dia beriman kepada Allah, betul tak? Cuma dia ni duduk di alam yang lain. Kita mengaji lah itu, dia duduk di alam apa? Tak tahu. Alamnya ada 3. Alam duniawi, alam malakut, satu lagi Jabarut. Itu dia. Ingat pun alam duniawi ada 2. Yang pertama manusia dan juga binatang. Tumbuh-tumbuhan apa tu kira masuklah. Cuma dia habaq yang ni watak yang penting lah. Kita ni atas dunia dia ada 2. Yang pertama manusia. Watak utama manusia. Keluar rumah jumpa manusia. Duduk dalam rumah jumpa manusia. Keluar rumah jumpa orang, jumpa manusia, jumpa binatang. Dalam rumah ada binatang, kucing, kan? Berbuat satu bilik kucing saja. Yang kedua, ya. Tadi Ustaz sebut yang jin syaitan dan jin tu kan. Tapi yang Pontianak, Toyo semua ni ada juga kan? Dia itulah, dia daripada tu. Dia daripada jelmaan tu. Jelmaan dan kepercayaan. Sebab malaikat jin ni dia boleh menyerupai. Jadi bila dia serupa benda tu adalah daripada mereka menakutkan. Jibril alaihissalam dia menyerupai lelaki. Ada satu ketika dia datang dengan bentuk yang menakutkan. Jadi maksudnya komponen tu lah. Dia komponen. Sama ada jin ke, ataupun malaikat ke, ataupun daripada iblis. Iblis orang, syaitan ni jamak. Adapun qarin pula. Qarin yang mana pula? Qarin ini adalah dia bagi apa? Qarana, yang dekat. Sebab ada ulama kata yang dekat dengan kita tu dia serupa kita. Dalam kitab dia kata bila kita meninggal dunia, nanti ada orang yang muka dia punya rupa dia cantik dan dia itu adalah amalan kita. Jadi pandangan-pandangan lah kan. Tapi yang kes Toyo tadi kan? Toyo lah. Jalan. Ini kes apa dah lah kes apa? Iyalah betul. Tak nampak dulu. Tapi dia boleh curi duit. Ini ada orang cerita, tak tahu cerita juga, dia duit dia bilang. Jadi dia buat dalam buku. Tak. Besok tak ada. Itu dia simpan balik. Tak ada juga. Jadi macam nanti masuk rumah ambil. Jadi Dia ambil. Maksudnya dia dalam bentuk dia panggil hisi. Hisi ni maknanya dia memberi bekas. Maksudnya bila dia angkat tu hilang. Tuan-tuan. Boleh jadi juga pasal apa? Boleh jadi pasal jin. Ada jin yang kata apa? Syaitan juga berbentuk macam angkat. Pernah? Bukan tak ada surah. Ketika mana diangkat, bukan setakat duit tuan-tuan nak ambil.
bahkan istano. Qala ifritu minal jinni, ketika mana ifrit jin, dia ada ketua dia, ketika mana dia angkat istana itu dalam sekelip mata. Ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat nama Abu Hurairah, dia ni jadi amil zakat. Ketika mana dia jadi amil zakat, cerita enggak tentang boleh ambil yang mana satu pandangan. Ketika itu dia takwid dalam bawah katil dia. Dia takwid bawah katil dia tu, kemudian esok tu nak pergi bagi kat Nabi. Duit kutipan zakat lah, kutip bawa balik. Yang takkan kutip nak pergi bagi tu kan, bagi banyak sikit, esok ada lagi pula kumpulan kat kutip. Jadi dia pun letak bawah katil. Malam tu waktu nak tidur, ada orang mari, kawan mari bagi pencuri, copet kan. Mari terus mari kat katil dia. Dia pun sahabat ni dia bukan tidur sangat, dia tidur ayam dengan nak bagi khiyam. Dia pun kakak kau ni. Mula tanya dia, hang ni siapa dia? Kemudian aku nak serah kat Nabi, nak curi duit zakat. Terlepaslah aku ni. Dia kata aku ni miskin, tak makan, tipuan. Kali yang kedua, esok tu Abu Hurairah pergi jumpa Nabi. Nabi kata esok dia akan mari malam esok. Betul ni? Dia hadis sebab. Kemudian dia pun mari lagi malam pun. Lagi kawan ni tak tidur pun. Abu Hurairah kakak ni dia kata kali ni bagi aku lepas. Aku tak mari dah esok. Pergi jumpa lagi, mari lagi malam yang ketiga. Mana dia bohong lah. Cakap tak betul. Hari yang ketiga, malam yang ketiga tu, Abu Hurairah kakak boleh memang nekat nak bawa jumpa Nabi suruh. Kemudian apa yang berlaku, dia kata dalam hang lepas aku Abu Hurairah ni, aku akan bagi kepada hang satu amalan. Amalan ni kalau hang amal, maka tidak akan tidak akan diganggu oleh iblis. Amalan ni besar. Kalau baca, kalau meninggal, insya-Allah selamat daripada iblis gangguan. Apa dia? Ayat kursi. Itu tahu dah cerita. Jadi maksud dia apa? Dia datang, dia nak curi tu. Jadi perbuatan tu nampak kan tak nampak? Nampak lah. Pegang tu berikat nampak. Jadi benda tu tak mustahil sama ada iblis ataupun jin. Iblis ataupun jin ataupun manusia. Kadang-kadang toyo, lapor semua, langsui, hantu raya ke apa ni, semua daripada tiga. Setengah-setengah tu bukan hantu juga pun, memang orang. Dia boleh jadi hantu. Kan? Kalau kita tengok cerita apa nama? Piramidi apa yang orang bina? Orang ke jin tu? Orang. Khadam jadi Khadam pembantu. Khadam ni pembantu ni makna khadim dia bagi. Khadim khadam ni bahasa Melayu, bahasa Arab bagi khadim. Khidmat servis. Pembantu ni pun sama juga, boleh jadi orang, boleh jadi jin, boleh jadi iblis. Tapi iblis biasa dia tak layan benda-benda kecil. Pasal dia bos. Entah kenapa hak dua ni dia tak lahir daripada dua ni. Sebab okey, yang kedua pula, alam yang kedua malakut. Malakut ni apa? Malaikat dengan jin. Yang ketiga Jabarut adalah alam makhluk yang Allah pilih. Contohnya malaikat pilihan. Kalau Jabarut ni maknanya alam malaikat yang dia bagi apa? Ketua-ketua malaikat. Jibril, Mikail. Hak wajib kita tahu yang 9 nama.
Yang selain daripada itu, malaikat ni berpuluh ribu tuan-tuan. Malaikat kan seorang, dua, kan 9 orang. Bukan 9 malaikat, tapi lebih tuan-tuan. Cuma hak dipilih tu, iaitulah dia panggil jalan. Inilah komponen-komponen makhluk Allah Ta'ala yang Allah ciptakan. Yang hak lain-lain jelma-jelmaan tu, bagi kalau tanya saya, ada tak benda itu jelmaan dan benda itu tak mustahil pun. Dijadilah kita kata hantu raya ke, hantu pokok ke apa ke, tapi semua itu dengan izin Allah. Semua itu adalah ujian bagi kita. Gangguanlah. Ada seorang sahabat ni, Abdullah ibn Maktum, dia nak pergi subuh. Satu hari tuan-tuan, dia terjatuh langgar batu. Dia buta, pegang tongkat dia, langgar jatuh. Tak. Ada ulama kata yang letak batu tu adalah hak tolak tu iblis. Iblis dia kacau orang yang baik. Orang tak baik dia tak kacau lah. Jangan kawan duduk di subuh duduk geram kat dia. Allah Maktum lepas jatuh tu tuan-tuan, dia pergi lagi banyak pahala. Iblis lagi geram. Dia nak bagi kawan tu tak pergi. Kemudian bila jatuh, dia balik tu, dia terus pergi lagi. Maknanya dia tak terhenti dia punya amal dia tu. Dah kali sering begitu lah Iblis. Orang yang ikhlas ni, Iblis dia tak akan kacau. Wala talibu aksaruhum syakirin. Maka aku tak boleh kacau orang-orang yang syukur kepada Allah, orang yang ikhlas. Jadi fahamlah dia kurang macam tu. Jadi perubatan pula rupiah syara'iyah. Itu buang halau baru. Halau daripada jin boleh, daripada iblis boleh. Guna apa? Guna ayat kursi ke, kulhu ke. Senang tu baca bismillah dia pun, Fatihah hilang. Pasal hak baca tu dia dekat dengan Allah. Nah, kita baca tak jadi apa. Tak ada power. Subuh okey, tujuh nak power. Tiap bulan setahun sekali. Lepas tu Lailatul Qadar pun kita dapat mereka. Dia baca bismillah, sebenarnya bismillah saja, tapi hilang. Hilang pun bukan sebab dia, sebab Allah Ta'ala. Amalan tu dia panggil wasilah. Jadi kalau macam saka ada saka. Saka betul. Saya nak sebut dah tadi saka. Saka ni apa? Saka ni adalah dia panggil yang jaga padi, kebun. Yang bila jaga padi kebun ni, dulu dia banyak tanah. Dulu Malaysia ni besar. Kedah, tambah-tambah Kedah ni kebanyakannya, bukan kebanyakan, ada yang belum macam tu. Benda itu dia benda tu makhluk yang jaga. Makhluk daripada mana? Makhluk daripada jin lah mungkin. Bunian pun makhluk yang lain. Bila makhluk yang lain jadi dua, sama ada malaikat ataupun jin. Malaikat dia tak buat kerja macam tu, pasal dia tak ada nafsu. Kita kena faham, ni semua adalah daripada apa? Daripada sama ada jin ataupun iblis. Jin yang ikut, manusia yang ikut dia pergi syaitan. Sama nama-nama dia, semua adalah daripada komponen. Jadi dia pun bagi makan. Orang tak bagi makan meninggal. Jadi dia pun dijaga oleh siapa? Tak ada orang jaga dia. Jadi dia pun akan pasif, turun-temurun daripada ayah turun kepada anak. Anak turun kepada cucu. Jadi duduk main kursi kat situ, lagi tak buang, lagi tak buang dia dengan ayat-ayat Al-Quran, lagi tak Islamkan dia. Contoh, kalau dia ni
beriman kepada Allah, dia tak akan ganggu. Macam itulah tuan-tuan. Sihir minta pertolongan daripada makhluk. Sebab itu sihir ni salah satu daripada dosa syirik. Saya kaji tentang sihir ni. Dia perubatan ni ada dua. Perubatan klinikal dengan perubatan Islam. Kalau di klinik doktor kata tak jumpa, dan akhirnya kita pun ambil inisiatif, kita pergi jumpa perubatan Islam, baca ayat-ayat Al-Quran. Kalau doktor bagi ubat, kalau perubatan Islam, dia bagi ayat Quran, dia bagi air, dia baca, mudah-mudahan berkah. Semua ni ada. Dia bagi apa? Ada dalil-dalil dia. Sebab Nabi pun kena sihir. Nabi kena sihir rambut, ada riwayat sebut. Nabi pun kena racun daripada kaki lembu, kaki apa? Kambing. Dia cucuk dalam Nabi, makanan Nabi. Sahabat makan juga, makan berjemaah. Ni guys sahabatnya. Jadi makna kata begitulah. Benda yang pokoknya benda-benda ni satu yang saya nak apa? Benda ni ghaib. Bila ghaib, alladzina yu'minu bil ghaib. Kena percaya. Percaya tu pula semua tu datang dengan izin Allah. Dia tidak boleh memberat dan tidak boleh memberi manfaat. Mana boleh dia beri manfaat? Tak boleh. Kalau dia nak buat kat orang Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Bismillah, semua dengan Allah Ta'ala. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Apa-apa pun fil ardi, di muka bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Tidaklah di langit ataupun di bumi, melainkan apa? Kerana Allah. Fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Jadi faham kan? Apa nama berdesit, antu raya, antu apa lagi pocong, apa semua tu. Kalau kita baca ayat Quran, dia lari. Minta doa, dia hilang dengan izin Allah. Kalau tak lari apa? Ambil batu balik. Orang tu kalau tak orang, dia ada dua, sama ada syaitan tu yang nampak dengan yang tak nampak. Betul lah kan? Dia mari bisik kat orang ni. Dia kata tadi tidak. Dua kali. Lalu Abu Ja'far ni dia sihat balik. Dia jadi sihat balik. Dia sihat ni dia kata aku ni didatangi oleh dua syaitan. Dua syaitan mari mendatangi aku dari sebelah kiri dan kanan. Mari belah kiri, mari belah kanan. Lalu mereka ni kata kepada aku, mereka tu apa? Mereka tu makna ramai lah. Aku orang tu Musana. Dua orang ni lagi. Apa nama? Kiri kanan. Dia kata kepada aku, matilah kamu. Matilah. Ataupun meninggallah kamu lah dalam keadaan memeluk agama Yahudi. Dia ajak pula kita. Dia ajak, dia perintah kita. Sebab tu matilah. Matilah ni fi'al apa? Matilah ni fi'al amar. Matilah tu. Supaya kita mati. Tapi dalam keadaan agama Yahudi. Kalau kita boleh lawan, kita kata, siapa? Ajak-ajak tu. Aku tahu lah. Ya, aku sembahyang, aku baca Quran, aku ajak Allah. Tapi kita tak boleh lawan. Pasal waktu tu kita lemah, kita lemah. Sebab tu tuan, sikit lagi histeria apa? Histeria apa lagi? Dia panggil rasuk. Biasa hak rasuk ni apa? Syaitan kan? Dia syaitan tak tadi, kita cerita tadi. Dia akan masuk kepada orang yang lemah. Kena ada histeria. Pasal apa? Pasal lemah, demam biasa dia masuk. Sebab tu
Bila kita lemah, kita kena buat apa? Kita kena ikhtiar, cari ubat, cari kekuatan. Sakit ke demam ke, kita berehat, kita cari ubat, kita berzikir dengan duduk saja. Baik, kerana itu merupakan agama yang paling baik. Kata yang pertama tadi ni, matilah dalam keadaan yang pergi. Itulah agama yang paling baik, kata dia. Kita kata agama yang di sisi Allah, kita kata apa? Islamlah. Dalilnya apa? Al-Quran. Inna dina 'indallahi Islam. Ini ngaji belakang dah tahu. Tapi kalau orang tu dia lemah, dia tak tahu, agak-agak dia nak lawan macam mana, kacau. Baik, yang kedua, kemudian mari pula seorang lagi. Sedangkan syaitan yang satu lagi berkata kepada aku, matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Hak satu lagi, tadi kawan tu kata tidak, maknanya dia tak, dia dismiss, dia ignore. Bila dia ignore, mari hak kawan seorang lagi pula ni, syaitan ni kata kepada dia, matilah kamu dalam memeluk agama Nasrani. Itu abang ada, itu abang kawan ni agama Nasrani bagus, baik, aku ni selamat dah. Dia tipu. Dan dia ni dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk ibu ataupun ayah. Itu punya hadis kan. Kita jumpa dah sebelum. Dia akan bawa dalam bentuk yang kita kenal orang tu. Bila kita kenal, kita akan percaya kepada dia. Iblis ni tuan-tuan, yang kata iblis ni dia dah kaji siaplah apa kelemahan kita, dia tahu lah belakang. Tuan-tuan, sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah, sebab Allah tahu apa kelemahan dia. Dia tahu kelemahan kita, tapi dia tak boleh lawan Allah Ta'ala. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Akhirnya berapa kali dia dismiss? 2 kali. Tidak dan tidak. Mana tu dia kata, aku pun berkata kepada mereka berdua, tidak, 2 kali tidak. Aku memetik satu hadis daripada kitab At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dipetik, nakal. Petik ni maknanya apa? Nakal. Kau hafal Quran kan? Baca ayat, petik sambung. Dia bagi tebuk. Kau masuk musabaqah, menang Johan. Menang Johan. Tapi itu baru ingat amal tentu ada. Ingat amal sampai ikhlas pula. Quran ni kan, dia tak boleh sekadar bacaan, dia kena amalan. Kita ni alhamdulillah di Malaysia ni bagus lah, buat musabaqah, tilawah, muhafazah, hafazan. Tapi nak amal tuan. Kita kena buat minggu beramal. Tak ada buat minggu beramal dengan Quran. Apa makna minggu beramal dengan Quran? Beramal dengan sunnah. Makna dia apa yang Nabi buat, kita pun buat juga. Apa yang Quran ajar, kita buat. Banyak juga pasal dia membentukkan kepada iman. Kalau hafazan tu, dia membentukkan kepada kepada duit, nak buat setak, nak bagi hadiah, bagi orang mari buat makan. Tapi iman betul-betul. Aku memetik daripada hadis daripada kitab At-Tirmizi dan An-Nasa'i bahawa Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata apa? Syaitan akan mendatangi setiap kamu ketika akan meninggal dunia. Nabi kata, kalau ustaz kata boleh takwil lagi, Nabi kata apa? Memang akan. Syaitan akan mari. Habis itu, kalau orang hak meninggal, macam mana hak dia biar aksiden baru? Takkan dia mari bising dulu kacau. Allah Ta'ala. Kita kata benda ni, Allah Ta'ala.
Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Bila tanya tentang benda yang ruh, yang tak nampak, jelmaan, itu semua kembali kepada Allah. Qulir ruhu min amri rabbi, semua adalah urusan Allah. Jadi dunia tadi ajar tanya, saya boleh jawab pandangan-pandangan saja, tapi yang lebih mengetahui adalah Allah Ta'ala. Itu dia. Tapi apa pun yang kita kena faham, pegang adalah semua tak boleh memberi kesan. Dia tak boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Kecuali siapa? Allah Ta'ala. Lepas tu kalau dia nak duduk tengah jalan, nak kacau apa pun, Allah Ta'ala yang akan bagi kepada kita manfaat. Mari kita maaf. Nabi kata kalau semua berkumpul pakai nak bagi manfaat, tidak boleh bagi manfaat kalau Allah Ta'ala tak bagi. Semua pakai nak mudarat kepada kamu, tapi Allah nak bagi manfaat, akan datang manfaat. Itulah maksudnya. Maka jawapannya adalah tidak. Dia kata tidak. Macam main dua kali. Nabi kata ketika nak meninggal, syaitan akan datang kepada kamu. Dia akan kata dalam keadaan tadi, yang pertama Yahudi Nasrani. Kalau kita tengok pun tuan-tuan, Yahudi dan Nasrani ini, Yahudi Nasrani ini sekarang ni, Allah Ta'ala sebut Quran, lama Allah Ta'ala sebutkan, makna dua golongan ini agama yang sesat. Yahudi sesat, Nasrani pun sesat. Yahudi Nasrani ini agama ke bangsa? Agama. Bangsa mana? Mana-mana pun boleh. Jangan kita bagi Israel saja. Awak orang lain tak ada ke yang beragama macam agama Yahudi? Amin. Agama tu apa agama? Cara hidup. Cara hidup Allah. Orang Melayu pada tentu betul. Apa Yahudi dan Nasrani itu cerita dari nampak yang lain. Tapi Nabi sebut dalam kitab hadis 40 akhir zaman, Nabi kata tattabi'anna, kamu akan ikut sedekah demi sedekah, sehasta demi sehasta, sampai ke lubang biawak. Nabi kata lubang biawak ni pasal apa? Ini kias menunjukkan bahawa sampai ke lubang biawak ni, sampai ke dalam selut lumpur pun kamu akan ikut tak kotak. Kiasnya ikut belakang walaupun nampak kotak, yang nampak jijik ikut. Tuan, dia pesta, dia duduk buat maksiat, dia potong anu dia jadi perempuan jadi lelaki, macam-macam. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millahum. Ini janji Allah. Allah Ta'ala kata orang Yahudi Nasrani tak akan redha. Sebab tu dulu Jerman apa nama? Nazi ya. Dia bunuh Yahudi. Nazi ni pun bukan kata betul, tapi dia pun gerak dengan Yahudi dibunuh, tapi dia tinggal sikit. Dia kata tinggal sikit ni apa boleh kenal lah. Tu baru sikit. Kalau dia tinggal banyak, Allah ada ni jadi banyak balik lah beranak kita. Dia duduk dekat Palestin tu, tu artinya dia punya induk dah. Dia punya base dia dekat Amerika ada, dekat China ada, mana-mana pun ada sekarang ni. Dia punya pengaruh dia tu, Yahudi dan Nasrani. Apa dia? Antara dia penyakit ataupun dia punya amalan mereka. Yang pertama sebut dah hadis ni, yang pertama adalah terlalu banyak berseronok. Penyakit umat yang terdahulu. Pada sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahudi wal Nasara, kata Nabi, siapa lagi? Faman, maka siapa? Maksudnya siapa lagi kalau bukan mereka? Ada berapa penyakit ya? Ada 6.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni. Yang pertama, terlalu banyak berseronok. Hadis daripada kitab 40 Akhir Zaman karangan Abu Ali An-Nadawi rahimahullah taala. Jadi ada enam. Yang pertama, terlalu banyak berseronok. Yang kedua, terlalu mewah. Ya, yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin. Kakak tu dapat 10, kumpul lagi 20. Bukan RM10, RM10,000. RM10 jadi RM20. Kalau RM100 jadi RM200. Kumpul simpan. Tak mau belanja jadi bakil. Takut. Yang keempat, tipu menipu. Tipu-tipu ni tuan-tuan. Panggil apa tipu ni? Yahudi. Yang kata tipu ni panggil Yahudi. Nabi Musa kata, jomlah. Ada kata, hampir dulu Musa. Nanti kami ikut ke belakang. Nabi Musa ni masuk Palestin. Dia duduk kat belakang dia buat apa? Dia tak ikut, dia lari. Pengecut dah dulu pula. So dia akan jadi penipu dan pengecut. Yang keempat, yang kelima, saling memarahi. Marah ni pun perangai apa? Suka marah, suka dia mari dia lah. Dia bagi. Yang keenam adalah hasud menghasud sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis yang keberapa? Yang ke-8. Itu dia. Daripada kitab 40 hadis tanda-tanda akhir zaman. Okey, baik, kita sama. Maka kata ulama diriwayatkan oleh Al-Mubarak, peristiwa seperti ini banyak berlaku pada orang yang saleh. Okey, tuan-tuan. Nabi kata tadi ini akan berlaku, iaitu ketika kita nak meninggal. Semestinya ke berlaku? Tak semestinya. Semua. Sebab Nabi kata kebanyakan. Bila kebanyakan, kemungkinan ada yang tak kena. Orang yang kena kebanyakan pula adalah orang yang apa? Orang yang baik. Orang baik nak kacau tuan-tuan, orang tak baik kacau apa lagi, kelia lah. Dia kata nama tu dia dah pangkah je, dia tak payah kacau lah. Dia semayang pun Quran pun kan, panggil pun memang panggil Yahudi. Tapi yang kena kacau orang pada hajah nama semua haji lepas. Lepas tu Tok Wali kan, Syekh Habib-Habib, ulama-ulama. Dia nak kacau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang hak baik ni meninggal, dia akan kacau. Sampai bila? Sampai nyawa ditarik. Dan idza balaghatil ya betul lah tuan-tuan. Kalau isteri lagi akal, orang mudah dia guna produk. Kita tak gaduhlah anak kita nak konvinsi itu dah. Tapi orang yang belum lagi pakai produk kita ni, kan contoh. Kalau dibeli di produk dia apa? Kesesatan. Jadi orang tu lah lagi nak kena apa? Nak kena kacau. Pasal iman dia kuat sangat ni, kan kacau. Bawa dengan apa? Anak-anak cucu pun tak lari dah. Lari kat masjid. Dia setengah bawa sikit hiburan, terus tak mari dah masjid. Bawa penyakit sikit, tak mati dah masjid. Bawa COVID dah, tak mari dah masjid. Ni bawa SpaceX apa pula ni, lagi. Kan kita pasang hari itu kan, sebelum COVID kan, kan dia kurang sikit. Kan sebab takut penyakit kan, takut Allah. Mesti kena takut Allah. Allah yang bagi penyakit tu nak tengok kita ni lepas ke tidak ujian. Maka semasa orang menyuruh dia membaca takbir, dia akan menjawab tidak. Padahal jawapan itu sebenarnya ditujukan kepada syaitan yang mengajak dia. Yang kata tidak ni tadi ni untuk orang ke untuk syaitan? Betul? Apa dia? Dia diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dan
Sufyan daripada Al-Lais. Abu Lais. Al-Lais ni apa? Abu Lais lah Samarqandi kan. Ulama mujtahid, dia berkata orang yang telah meninggal dunia akan diperlihatkan keadaan majlis dan teman yang diikuti dia semasa di dunia. Orang yang meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang telah dia dah meninggal, dia akan nampak siapakah teman-teman yang dia nak join. Nah, dia akan duduk dalam azwajah. Azwaj itu makna dia macam kumpulan, bukan yang pasangan. Kumpulan pasangan ni pairing. Kalau zauj, suami, pasang dia apa? Zaujah. Kalau azwajah makna dia kumpulan. Wa kuntum azwajan salasa. Surah Al-Waqiah. InsyaAllah kamu akan jadi 3 kumpulan. Kalau bahasa kita ni cluster. Cluster ni apa? Kumpulan kan? Ni cluster ni. Dia tak kata 3 kumpulan. Bahasa kan sama lah tu. Jadi orang yang meninggal dunia akan diperlihatkan majlis dan teman yang diikutinya semasa di dunia. Untung kan kalau kita mari masjid, maka kita akan jumpa, kita akan nampak golongan-golongan yang baik. Kita ni ikut, dan kali dia akan sampai kepada tabi'in. Tabi'in itu maknanya apa? Pengikutlah. Tabi'in, as-sahabah dan juga Rasulullah. Ini golongan yang awal. Dia panggil generasi yang awal Islam. Yang awal-awal sekali Islam siapa? Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Nabi siapa? Sahabat. Lepas sahabat siapa? Tabi'in. Lepas tabi'in apa? Tabi'in. Apa makna tabi'in? Pengikut, follower. Bahasa kita ni follower. Jadi kita follow apa? Kita tak perlu follow ayat ni. Kita kena follow ulama dulu. Ada kata saya follow Nabi, follow sahabat. Hang kenal ke sahabat kita? Tembak cakawan lah. Itu kadang-kadang tuan-tuan, kita kena ikut ulama. Betul lah ustaz kata, kita kena ikut ulama ikut ulama dia. Ulama ikut ulama kepada ulama sampai kepada tabi ikut pada ulama dia. Tabi ulama dia apa? Sahabat, guru dia. Sahabat, guru dia siapa? Nabi guru dia siapa? Jibril guru dia siapa? Sampai tak tuan-tuan? Sampai. Kata kalau orang kata saya ikut syekh ni, semua ni kembali kepada ulama, kembali kepada sahabat, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada malaikat, kembali kepada Allah. Apa masalahnya? Guru mana-mana pun yang penting Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Benda yang baik. Tak ada masalah. Itu dia. Jangan itu gaduh kan mana-mana. Baik. Orang yang telah meninggal dunia akan diperlihatkan majlis dan teman yang diikutinya semasa di dunia. Jika majlis yang diikutnya merupakan majlis yang lalai, maka dia termasuk golongan yang lalai. Tapi kalau dia orang yang baik, maka dia akan dapat. Majlis yang diikutinya ada majlis yang berzikir. Majlis zikir lah ni. Halaqah zikir. Nabi kata, iza marartum, bila kamu melalui dan jalan jumpa taman-taman syurga, dia panggil Raudhah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksudkan dengan taman syurga ya Rasulullah? Kami syurga tak sampai lagi ni. Apa makna dia? Iaitulah halaqah zikir.
Kalau kau zikir kita pertama syurga lah no. Kita kan sebut nama Allah. Ada lah ustaz kami ngajak dia karaoke. Ayat Quran boh, hadis Nabi, tu minum situ lah. Ui dah tajuk apa pun, tajuk merdeka kah, tajuk perpaduan kah, tajuk cahaya kah, hak diambil daripada ayat Quran. Itu dia. Ayat Quran tu kalam Allah. Bila kita sebut kalam Allah, ingatlah kepada Allah. Ingatlah kan? Kan? Sebut ayat Quran kalam Allah, ingatlah Allah. Itu dia. Jadi ingat tu majlis tu dia bagi halaqah zikir ataupun majlis ilmu ataupun taman-taman surga. Kalau nak masuk surga mesti kena masuk taman tu. Kita nak masuk istana, takkan boleh keluar istana. Kena masuk kat kaki dulu. Jalan duduk dekat kaki lima, jalan-jalan nampak taman padang cantiknya istana. Itu baru dah nampak luar, belum masuk lagi. Maka majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, apa lagi majlis yang bagus kan? Majlis selawat, majlis ilmu, majlis zikir, qasidah lagi. Itu kan. Kalau dia buat macam dengan nama dia buat macam dengan pesta. Tapi masuk-masuk tu upaya pesta ilmu, selawat, zikir, makan-makan keluarga, tak ada masalah. Ada konten dia. Rabi' bin Syabrah bin Ma'bad al-Hujjah al-Juhani, seorang abid yang berasal daripada Basrah. Kufah ni belah mana? Belah Iraq kan? Syam belah mana? Kufah, Basrah dekat Iraq pun. Ada Syam belah Palestin, belah Syria, belah Jordan. Kalau Mesir dia bagi apa? Mesir ni belah-belah dia bagi, sebenarnya Mesir ni dia kulit dia tak apa cerahnya. Yang Arab dia bagi Arab apa? Arab Afrika sekarang tu. Najd, kemudian Hijaz. Itu belah-belah mana? Saudi. Aduh. Jadi orang-orang ni bangsa-bangsa ni banyak. Yang penting adalah beriman kepada Allah. Tak kira lah mana-mana pun. Tapi ulama-ulama yang banyak dulu ni belah-belah Basrah, Kufah, Syam. Kita dibangun nak melahirkan ulama-ulama yang pergi belajar di Mesir. Balik, itulah. Buka pondok di tadi, buka pondok di apa? Kalau tadi dari babo ni tadi. Kalau di Indonesia tadi babo, dia bagi kiai, sama itu. Kita bagi apa? Tok guru. Baik. Ketika mana Rabi' berkata, aku melihat seorang penduduk Syam. Dia duduk di Basrah. Kemudian dia tengok penduduk, melihat salah seorang penduduk Syam. Syam ni di mana? Tadi itulah 3 tahun yang akan meninggal dunia. Dan ketika dikatakan kepadanya, wahai fulan, bacalah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Allah tu panjang. La ilaha illallah. Jangan la ilaha. Tu jangan panjang. Tu baca dia. La ilaha illallah. Di kadang-kadang kita ni kan tajwid apa tu. Kadang-kadang lupa buat dalam mana kan. La ilaha illallah. Maka perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah, beri aku minum air. Meh secawan. Ketika aku melihat salah seorang penduduk Al-Ahwas, jadi dia di merata ni, macam dia nampak semua orang. Mana orang-orang dulu ni dia pun suka melancong, berhijrah. Jadi tengoklah tuan-tuan kematian penduduk
penduduk yang dia pergi, tempat yang dia pergi. Tengoklah tu kalau orang Malaysia mati dari mana, tuan-tuan tengoklah. Sampai orang nak tinggal, ucap dia la ilaha illallah. Orang nak tinggal ni, syuk-syuk kita pergi, kita ucap la ilaha illallah. Tengok perkataan apa keluar dari mulut dia. Orang Malaysia ni hari ni ngaji, mana ni jadi iman, jadi ucap. Tak kira Malaysia ke mana, dia akan jadi ucap. Kemudian yang kedua, dia pergi dekat Ahwas, dia kata, dia pun ucap la ilaha illallah, wahai fulan. Dia tak boleh nama siapa, apa lah. Maka dia kata apa? 10, 11. Dia tak 10 ni. 11 apa ni? 12 dinar. Tadi segelas. Nak segelas. Ni bukan 10 gelas, 11 gelas bukan. 10, 11, 12 apa? Dinar. Dinar ni apa? Duit mana? Pasal dia dulu, menurut kata ulama, kerja orang ini waktu dia hidup dulu adalah dia pegawai kewangan. Nah, kita kata ni macam accountant lah kan. Macam tu kira duit ni. Gitu pun. Pagi-pagi duit, tengah hari duit, petang duit, malam duit, tidur dengan duit. Ada tak orang macam tu? Ada. Takutlah kan. Dan full penuh hidup dia dengan duit, mustahil tak dia mati dengan duit. Tapi kalau hidup dia sembahyang Allah, Allah ya Allah, sakit ya Allah, ada lagi makan ya Allah, cakap dengan doa, ngaji pun ya Allah, masuk ya Allah, Allah saja dia, Nabi zikir, takkan Allah nanti biarkan dia dicari. Fazkuruni, apa ingat aku sekali, Allah kata azkurkum, aku ingat apa banyak tadi. Sekali apa ingat zikir aku ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi syakar itu syukur, aku tambahkan lagi. Allah Ta'ala menetap dia, kita kalau kita nak dia 1000 kali dia bagi. Kalau kita tak mau dia 1000 kali Allah lebih tidak mau. Takut ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Siapa yang membeli kesesatan dengan petunjuk, mana dia tak mau hidayah, dibeli kesesatan, fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan dapat apa? Keuntungan. Wa ma kanu, dan tidaklah bagi mereka itu apa? Jadi petunjuk. Jangan tolak, jangan reject Allah Ta'ala. Maksud jangan reject itu apa? Allah Ta'ala tak dihun, tak apa? Tak terkesan pun kalau kita tak sembah Allah. Tapi juga kita terkesan kalau kita tidak mencari Allah. Gitu. Allah Ta'ala tak jadikan makhluk, tak ada masalah bagi Allah, karena Allah sempurna. Laisa kamitslihi syai'un. Satu lagi apa? Ya binafsi. Itu ngaji sifat 20 tu. Ya binafsi. Allah Ta'ala ni dia tidak berhajat kepada apa. Kita tak nak berhajat Allah. Macam nak mati, padahal makanan banyak, kampung kat belakang pun sepak ambil lah kan. Saya bukan nak dekat ke mana tak, tapi itu tak ada bodoh. Bukan tak ada, tuan-tuan. Ada, cuma dia mahal. Tuan-tuan, bayangkan macam mana nanti ni dekat-dekat dengan kiamat nanti. Itu kena sabar punya. Tuan-tuan. Jadi baik. Kemudian yang kedua, yang seterusnya, Ar-Rabi' berkata sikit lagi, aku melihat seorang lelaki Basrah yang nak meninggal dunia, dan dikatakan kepada dia, wahai fulan, baca la ilaha illallah. Tetapi jawapan yang keluar daripada mulut orang ini adalah syair. Syair ni panjang sikit, tuan. Betapa ramai orang wanita yang bercakap namun dia hanya membuat kecewa.
Dia bertanya, manakah jalan menuju ke tempat mandian wanita? Jadi dia buat rumah dia ni, kita baca habis lah kan. Dia cerita dia macam ni, dia buat rumah macam bentuk pintu. Jadi orang-orang perempuan yang nak pergi ke macam tempat mandian, maksud dia apa? Macam nak pergi berkelok. Dia kata rumah aku ni tempat berkelok. Jadi dia ni orang hak jenis apa? Suka dengan perempuan. Dia panggil tadi kaki duit. Mula-mula tadi kaki minum, kaki duit. Yang ketiga ni kaki perempuan. Tapi dia laki, kaki dia perempuan. Hak dia sebut ni semua hak baik ke tak baik? Tak baik. Hati-hati yang perempuan pun, hati-hatilah dengan duit pun, harta, wanita, takhta. Nanti insya-Allah kita sambung ke surat 65. Nanti dekat ini insya-Allah yang baik datang daripada Allah Taala. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita, dapat sikit sebanyak jadilah beramal. Jadi macam mana nak meninggal dunia dalam keadaan kita dapat kehendak Allah? Cara dia hidup ni kena banyak dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan sebut saja, menghayati, menuturkan dan mengamalkan. Macam mana nak menghidupkan kalimah la ilaha illallah? Kita kena dirikan syariat, tegakkan agama. Buat yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kita mohon keampunan daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan guna tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن